للنبي الكريم وأصحاب الكرام وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن نصره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. Yang saya hormati barisan pegawai masjid, pimpinan masjid di kalangan ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya menemukan kita sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung membicarakan tafsir Nurul Ihsan melalui firman Allah dalam surah Fussilat. Dan malam ini kita sambung pada ayat yang ke-25 di muka surat 24. Bermula dengan ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum
وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجهدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Maksudnya, dan kami sebab akan mereka itu kafir-kafir yang dapat kecelakaan itu kawan teman daripada syaitan yang mewaswas jalan kejahatan yang ikut mereka itu dengan dia, mereka itu akan dia. Maksudnya kami adakan untuk mereka tu, ini sebab tu kami adakan untuk mereka itu, yakni orang-orang kafir itu, teman-teman rapat, dari kawan, teman-teman rapat daripada jin dan manusia. Yang maksud syaitan ni ialah jin dan manusia. Jin di kalangan manusia dan syaitan. Jin di kalangan jin tu nama syaitan. Di kalangan manusia ni pada perangai jin, iaitu perangai syaitan juga lah. Yang mewaswas jalan kejahatan. Was ni maksudnya memperhiaskan mereka tu jalan kejahatan, yakni pahaman-pahaman yang sesat yang ikut mereka itu akan dia, yakni pahaman sesat mengenai perkara-perkara dunia. Jadi Allah menjadikan sebab mereka ni masuk neraka, kecelakaan ni menjadi mereka masuk neraka berpunca daripada kawan-kawan, kerana mereka bergaul, mereka berkawan dengan teman-teman rapat mereka, kawan-kawan mereka lah yang duduk di dunia ni, daripada kalangan jin dan manusia. Maksudnya daripada orang yang berperangai jin dan manusia. Apa perangai jin manusia ni? Perangai jin manusia ni, dia mewaswaskan jalan kejahatan, itu memperhiaskan, memperelokkan, nampak perkara-perkara maksiat ni elok pada mata. Jadi Allah kata fazayyanu lahum ma baina aydihim, lalu maka menghiasi mereka itu syaitan. Maksudnya menghiasi mereka itu oleh syaitan. Syaitan bagi nampak cantik, nampak elok benda-benda maksiat ni.
Bila tengok benda maksiat ni teringin nak buat. Itu perangai, itu syaitan lah yang buat, yang duk ajak kita tu. Kita pun ada benda tu, kita pun ada, kita pun milik contohnya. Tapi milik orang tu nampak sedap, nampak elok, jadi teringin nak ambil. Siapa yang buat tu? Allah kata zayyanu lahum, syaitan lah yang bagi nampak cantik. Bagi nampak cantik ni kepada manusia, maka menghiasi mereka itu syaitan. Di kalangan syaitan cantik kepada manusia dan jin, bagi mereka itu kafir-kafir barang yang di antara hadapan mereka itu. Apa yang barang ada depan tu? Dunia. Baik. Syaitan ni menjadikan dunia ni nampak cantik, dunia ni selama-lamanya, dunia ni kekal. Mereka memandang seronok. Tu dalam tafsir Jalalain, Imam Jaluddin, dua orang Jaluddin yang kata, kami jadikan, tentukan bagi mereka teman-teman dari kalangan syaitan yang menjadikan mereka memandang dunia ni menarik, bagus, dan menjadikan segala keinginan nafsu tu, semua dihiaskan nafsu kita. Tengok maksiat teringin nak buat. Yang duk halang ni bukan ini Allah dah bagi tahu dah dalam Al-Quran tentang nafsu kita ni. Zuyyina linnas, Allah menghiaskan manusia ni hubbus syahwat, suka kepada syahwat. Memang kita suka, tapi yang duk lawan, duk halang kita ni sebab ada iman je. Ada iman tu yang duk masih duk jaga halal. Tapi bila kita bertemu dengan rakan-rakan kita, teman-teman yang perangai macam jin dan syaitan ni, yang nak rosak manusia ni, kita rosak. Kita rosak sebab tu. Dia kata qayyadna lahum qurana. Cuba kita pergi tempat-tempat yang dipenuhi dengan maksiat ni, kita pergi dengan orang yang tak ada iman. Pakai kepiah pun dia buang. Kepiah tak boleh jadi. Pakai kepiah ni dia tak kena buang. Dia orang duk perhati kita buang kepiah. Dan kepiah tu sebenarnya satu syiar yang dapat halang kita. Rasa malu bila kita pakai kepiah ni, rasa malu kita nak buat maksiat. Tapi bila kawan kita yang di kalangan kawan-kawan kita ni yang perangai macam syaitan ini, lalu dia merubah kita. Itu kita kena cari kawan yang baik, kawan yang boleh nasihat kita, kawan yang boleh peringat kita. Itu ya. Zayyanu lahum ma bainahum, menghiasi mereka itu syaitan barang yang antara hadapan mereka, iaitu dunia, daripada melepih dunia atas akhirat dengan ikut nafsu kejahatan. Mereka utamakan apa yang ada atas dunia ni dan mengikut nafsu syahwat. Wa ma khalfahum, sedangkan di belakang mereka, barang yang di belakang mereka itu akhirat, tinggal. Mereka mengutamakan dunia dengan meninggalkan akhirat, sedangkan akhirat itulah yang kekal.
wa ma khalfahum, dan barang yang di belakang, yang belakang mereka itu akhirat itu, dengan i'tiqad tiada hidup yang mati dan tiada hisab dan tiada balas daripada syurga dan neraka. Bila mereka tengok cantiknya dunia ni, seronoknya dengan dunia ni, lalu mereka pun berkata bahawa orang yang mati tak akan hidup lah. Tak mati ya. Yang hidup, tiada hidup yang mati. Maknanya orang-orang yang mati tak hidup lah. Macam mana Allah nak menghidupkan orang yang mati beribu-ribu tahun ini? Ini bila syaitan menguasai. Jangan takutlah. Ancaman-ancaman orang duk kata nanti adanya hari hisab. Hisab tak ada, tiada hisab dan tiada balas daripada syurga dan neraka. Sana pun tak ada dah. Tak ada dah namanya hari yang kita dibangkitkan, dihisab, kemudian dikira amal, kemudian Allah memutuskan kata ni syurga neraka, tak ada. Ini bila hati kita ditipu, dihiasi dengan keinginan dunia. Lalu Allah kata apa? Wa haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jin. Sebenarnya wajiblah atas mereka itu, maksudnya layaklah bagi mereka itu, orang-orang kafir itu, oleh perkataan janji azab Allah. Maksudnya layaklah mereka dikenakan dengan azab oleh Allah, yang Allah janji dah orang yang melakukan maksiat dan dosa akan dihumban masuk ke dalam neraka. Itu kata haqqa alaihimul qaul, layak ke atas mereka tu. Siapa dia? Orang kafir tu, dengan janji daripada Allah bahawa orang yang melakukan maksiat, orang yang dosa, orang yang kufur, Allah akan masukkan mereka di dalam neraka. Layak. Sebab mereka tak percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi umamin, layaklah mereka orang-orang kafir ini oleh perkataan janji azab Allah itu pada jumlah. Maksudnya mereka akan dikumpulkan bersama dengan umat-umat dahulu, qablihim minal jin, iaitu segala umat dahulu kala yang telah lalu daripada dahulu mereka itu, daripada jin dan manusia. Layaklah mereka ni Allah kumpulkan bersama dengan umat-umat dahulu yang telah Allah binasakan. Semua daripada umat sebelum, pada umat Nabi Muhammad sebelum itulah, daripada nabi-nabi yang sebelumnya sampailah kepada Nabi Adam alaihi salam. Layak. Imam Ibnu Katsir pula menyatakan bahawa dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata Allah menyebutkan perihal bahawa Allah telah menyesatkan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ini musyrikin dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui cara Allah menjadikan teman-teman rapat mereka ni di kalangan jin dan manusia yang mendampingi kehidupan mereka di dunia ni. Allah jadilah, bila Allah nak dorong seorang tu buat maksiat, dia mai kawan-kawan yang perangai macam dia.
Sebagaimana Allah nak dorong kita, kalau Allah nak dorong kita mai ke masjid, dia mailah kawan-kawan hak yang ingat nak main masjid. Tapi kalau Allah nak dorong dia tak mau main masjid, marib dia kat kawan ajak main dam lagi. kita main dam dulu dia kata. Nak habis dam, bukan sat dam. Kalau hak yang 3 baris tak apa. Kena jenis 5 baris. Habis maghrib. Kalau kita fikir logik tak? Logik, sebab Allah kata kalau Allah nak sesatkan manusia tu, dia mai kawan-kawan kita yang nak menyesatkan kita. Lalu bila jadi macam tu, zayyanu lahum, dia akan merasa seronok dan memandang apa yang buat tu bagus. Jadi macam tu, haqqa alaihimul qaul. Haqqa ni kalau dalam maksud bahasa Arab ni, haqqa ni ialah tetaplah ke atas mereka tu azab. Layak, haqqa ni hak benar, layak dan patutlah mereka tu dikenakan azab. Sebagaimana Allah telah mengazab umat-umat yang terdahulu sebelum mereka daripada bangsa jin dan manusia. Jin dan manusia. Dalam tafsir menunjuk kata ketika para malaikat kata kepada Allah, Allah firman kepada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku nak menciptakan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Lalu para malaikat kata pada Allah Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kau nak menjadikan khalifah tu di kalangan orang yang yufsidu fiha, yang melakukan kerosakan di muka bumi, yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Menurut ahli tafsir, malaikat ni kata betul sebab sebelum dunia ni adanya manusia, sebelum adanya manusia ni, sebab Allah turunkan adanya manusia ni, yang menjadi penghuni dunia ni adalah jin. Yang menjadi penghuni dunia ni adalah jin. Jin ni buat apa? Yufsidu fiha, melakukan kerosakan, menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan. Jadi bila Allah kata nak jadikan atas muka bumi khalifah, jin dan para malaikat ni menyangka Allah nak jadikan khalifah ni di kalangan orang-orang jin ni lah. Itu yang malaikat kata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Sedangkan kami ni, wa nahnu sabbihu bihamdika wa nuqad, kami ni bertasbih memuji kamu, membersihkan kamu. Lalu Allah kata, inni a'lamu ma la, aku lebih tahu. Maksudnya Allah nak ciptakan makhluk lain. Lepas tu bila Al-Quran kata wa haqqa alaihimul qaul, azab tu dikenakan kepada umat dahulu tu ialah di kalangan bangsa jin yang duduk lebih awal daripada kita ni, daripada manusia. Bangsa jin yang duduk mendahului manusia. Lepas tu mai manusia. Bila Allah ciptakan Adam, maka mai di kalangan bangsa jenis bangsa manusia pun mereka melakukan maksiat dosa kepada Allah, maka akan dihimpunkan semua ni, jin dan manusia ni, termasuk orang-orang musyrik yang Allah tujukan di kalangan orang musyrik yang menolak untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqa alaihimul qaul, dan sebenarnya wajib atas mereka itu, kafir-kafir itu, oleh perkataan janji azab Allah itu pada jumlah, maknanya dikumpulkan semuanya umat-umat dahulu kala yang telah lalu daripada dahulu mereka itu, daripada jin dan manusia semua. Innahum kanu
khasirin, bahawasanya adalah mereka itu dapat kerugian sekalian dengan neraka yang selama-lamanya. Bahwasanya tu orang musyrik, orang kafir, orang yang melakukan dosa dan maksiat ni akan dikumpulkan dalam kalangan jin dan manusia semuanya. Mereka itu dapat kerugian. Mereka itulah orang-orang yang golongan yang rugi dan akan ditempatkan dalam neraka yang selama-lamanya. Layaklah, sebab mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah menyebutkan ayat yang berikutnya, wa qala alladzina kafaru, dan berkata oleh segala kafir-kafir. Bila orang kafir ni kata? Ketika Nabi baca Quran. Nah, ketika Nabi baca Quran kepada mereka. Imam Jalaluddin As-Suyuti kata dalam tafsirnya, orang-orang kafir mereka berkata sewaktu Nabi SAW membaca Al-Quran. Bila mereka dengar Nabi baca Al-Quran, lalu mereka pun kata, ini Allah ungkapkan balik perkataan orang kafir ni. Apa kata orang kafir? La tasma'u lihazal Quran, jangan kamu dengar ini Quran. Jangan kamu mendengar ayat-ayat Al-Quran. Walghaw fihi, dan beri lara oleh kamu pada dengarnya dengan hingar-bingar dan keriau pada waktu bacanya. Jangan kamu dengar Al-Quran tu. Bila Al-Quran itu Nabi baca, kamu buat bising. Buat bising. Samsing kan ni? Buat bising. Hingat. Buat bising, hiruk pikuk kan. Ada setengah riwayat menyatakan mereka buat nyanyian. Buat nyanyian. Imam Ibn Katsir kata buat nyanyian. Mereka pun menyanyi dengan suara yang kuat supaya orang-orang musyrikin Mekah ni tak dengar apa yang dibaca oleh Nabi. Ganggu bacaan Nabi. Sebab apa? La'allakum taghlibun. Mereka kata, mudah-mudahan kamu buat bising, kamu menyanyi, kamu kriau tu, kamu mudah-mudahan perbuatan kamu itu mengalah akan dia, akan mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca maksudnya supaya Nabi diam dari baca-baca Al-Quran, itu mengalahkan. Mudah-mudahan bila kamu buat bising, kamu buat hingat, bacaan Nabi akan diam. Nabi tak mampu nak lawan. Diriwayatkan ada seorang kaya, orang kaya di kalangan orang musyrik ini. Ketika Nabi baca Quran ini, nak bagi mereka dengar, dia bawa penyanyi. Dia ambil penyanyi daripada Syam, daripada Syria lah kalau lah ni. Dia buat main penyanyi upah. Nyanyi ni sampaikan nyanyian untuk lawan Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah. Nak halang daripada orang ramai takut pergi dengar ceramah Nabi ni. Nabi ceramah dia baca Quran ya, baca Quran. Mereka faham. Dia nak halang daripada dengar Quran tu, dia buat main penyanyi-penyanyi lawan.
Bila mana Nabi baca Quran, kamu dapat mengalahkannya. Dan bila Nabi tak larat, Nabi akan diamlah. Itu cara mereka. Walghaw. La ni kalau kita nak kata buat lara, buat bising, buat hingat, buatlah supaya dapat mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kamu mengalahkan dia, maka diam ia. Nabi pun diam daripada bacanya. Maka adalah sebab yang kafir-kafir larang daripada dengar Al-Quran itu, kerana ketika yang Nabi baca mengambil dengar mukmin dan kafir. Sebab bila Nabi baca Quran ni, yang bukan dengar, yang dengar ni bukan orang Islam saja, yang dengar ni termasuk orang kafir. Mereka pun macam dengar. Dalam tafsir dalam sirah Ibnu Hisham, orang yang paling rajin pergi dengar baca Quran, Nabi baca Quran ni, ialah Abu Jahal. Tapi nama dia Amr bin Hisham. Pernah sekali diriwayatkan dia mengendap Nabi baca Quran waktu malam. Dia pergi dengar, dia ada sangka orang tak tengok dia. Cerita ni orang cerita orang mengendap lah ni, mengendap. Pada masa yang sama, ada seorang pembesar Quraisy juga, dia pun minat Nabi baca ni. Nama dia Al-Mughirah bin Syu'bah. Satu malam mereka ni tak berjanji, pi rumah Nabi nak dengar Nabi baca Quran. Dia masuk belah lain, dia masuk lain. Duduk lawan unduk belaga, tengok Nabi. Lalu dia dalam cerita sirah Ibn Syam tu, dan Munir Qadban pun cerita, Ibn Syam kata kepada Abu Jahal kata pada Murah, jangan habaq orang. Kata kita mai dengar baca Quran ni. Sebab tu Abu Jahal, Nabi pernah doa supaya Abu Jahal ni masuk Islam. Dan Abu Jahal teringin nak masuk Islam dah, tapi kerana apa? Kerana ada orang-orang lain yang menasihatkan Abu Jahal, kamu jangan, kalau kamu masuk Islam, kamu hilang kedudukan, kamu dah tak dihormati oleh orang besar-besar Quraisy. Tapi dia ni pernah sampai macam tu, pi curi-curi dengar, mengendap lagi lah, dengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu pengarang kita kata mereka larang kerana ketika yang Nabi baca mengambil dengar oleh orang mukmin dan orang kafir. Tu baca, maka pergi dengar, maka lembut hati mereka itu. Kalau orang mukmin jadi lembut dengar, walaupun diancam, dihina, diazab, mereka lembut. Sedangkan orang kafir ditakut cenderung hati kepadanya. Mereka takut kalau orang kafir musyrik ni pergi dengar Nabi baca, mereka akan jatuh hati kepada Nabi dan mereka akan masuk Islam. Itu mereka bimbang. Lalu cara dia walghaw, jangan bagi, buatlah program-program yang halang orang-orang musyrik daripada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Ditakut cenderung hati kepadanya bagi beriman dan Islam. Maka nak jaga orang musyrik ni supaya jangan mereka ni masuk Islam, takut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksud walghaw sini ialah ejeklah Nabi. Buat ejek Nabi, ejek Nabi dengan perkataan-perkataan bodoh, supaya akhirnya Nabi lari, Nabi diam dan Nabi tidak baca Quran. Sampai cara mereka untuk menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah.
Lalu Allah kata, falanuziqannal ladzina kafaru azaban syadida walanajziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun. Dan lagi kami rasakan segala kafir-kafir itu akan azab yang sangat, mana yang sangat pedih. Lanuziqanna, maka kami rasakan, kami kenakan kepada segala kafir itu akan azab yang bersengatan, yang pedih. Wala najziyannahum, dan kami balas akan mereka itu aswa allazi, sejahat-jahat balasan yang ada mereka itu kerja maksiat, kufur, syirik. Allah kenakan mereka dengan balasan azab yang sangat keras disebabkan perbuatan mereka itu melakukan maksiat, kufur dan syirik daripada azab api neraka. Kan Allah kenakan mereka dengan azab api neraka. falanuziqannal ladzina kafaru, maka Allah kenakan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap perbuatan yang mereka buat, itu imbalan dari perbuatan jahat maka itu. Zalika jazaa'u a'da'illah hinnar, bermula demikian itu balasan azab yang sangat dan sejahat-jahat azab itu balasan segala setru Allah, kafir-kafir neraka. Itulah maksudnya balasan yang Allah kenakan kepada musuh-musuh Allah di kalangan orang kafir. Seteru-seteru Allah di kalangan kafir dengan balasan api neraka, azaban syadida, dengan azab yang sangat pedih. Zalika jazaa'u a'da'illah, itulah azab yang keras terhadap perbuatan buruk mereka memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum fiha darul khuld jazaa'an bima kanu biayatina jahadun, maka bagi mereka itu kafir-kafir musyrikin Mekah itu, pada dalam neraka itu kampung yang kekal selama-lamanya. Mereka akan duduk di dalam neraka. Dikatakan darul khuld, yaitu kampung, negeri, tempat yang kekal selama-lamanya. Balasan mereka itu dengan barang yang ada mereka itu, dengan segala ayat Quran kami ingkar mereka itu, dikatakan syair dan sihir. Kanu bi ayatina yajhadun. Sebab apa mereka kekal? Allah kata kanu bi ayatina, mereka itu dengan ayat-ayat kami, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mereka ingkar. Bahkan mereka kata ayat-ayat itu merupakan syair dan sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan mereka itu melayakkan mereka dimasukkan dalam syurga, dalam neraka, dan mereka dikenakan azab siksa neraka selama-lamanya. Ini para ulama kata orang yang macam ni mereka tidak akan dikeluarkan daripada neraka selama-lama. Duduk situlah. Berapa lama? Allah Ta'ala alam. Tak tahu. Tu pun ada juga di kalangan mazhab tertentu yang mengatakan sampai tempoh, dia kata neraka syurga ni ada sampai tempoh dia. Yang ni yang tidak diterima oleh mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sebab bagi muslim jemaah syurga neraka ni selama-lamanya, tak ada tempoh dia. Sebab tu dia kata darul khuld, kekal. Tapi ada mereka katakan khuld itu ialah tempoh masa yang lama.
Tak tahu apa ribu tahun, ratus ribu tahun ke juta tahun. Tapi bagi kita masa ahli sunnah wal jamaah, kekal ni selama-lama, tak tahu, tak ada tempoh had dia. Kalau ada tempoh had, dia tak selama-lamanya. Itu darul khuld. Disebabkan perbuatan mereka yang ingkar dengan ayat-ayat Allah dan mengatakan bahawa ayat-ayat Allah itu syair dan sihir. Wa qala allazina kafaru, bila mereka kena tu, dan telah berkata oleh segala kafir dalam neraka, bila mana mereka dimasukkan dalam neraka, mereka pun kata, Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins. Bila mana mereka dimasukkan ke dalam neraka, lalu mereka pun berkata, wahai Tuhan kami, perlihat akan kami dua orang yang menyesatkan kami di dunia daripada jin dan manusia. Mereka kata, cuba tunjuk kat kami ya Allah, mana dia manusia, mana kawan-kawan kita di dunia dulu ni yang menyesatkan kita. Apa tunjuk, nak tengok. Mana dia orang yang menyesatkan kami di dunia dulu. Kalau orang yang berperangai jahat, kufur, kafir, maksiat, tunjuk pada kami dua orang yang menyesatkan kami di dunia daripada jin dan manusia. Dalam tafsir ini dia kata, iaitu iblis dan Qabil. Sebab mereka ni lah pencetus kepada maksiat. Iblis iaitu orang yang duk goda kita, hasut kita, rasuk kita, mencantikkan amalan-amalan maksiat. Dan Qabil iaitu anak Adam yang membunuh Habil. Mereka ni orang yang Qabil membunuh Habil. Jadi Qabil ni adalah pembunuh pertama yang menjadi ikutan kepada pembunuh-pembunuh lain. Sehingga ada kalangan ulama kata, dia ni lah, Qabil ni adalah pencetus sunnah pembunuhan. Dosa tu, kalau ada orang yang bunuh ni zaman kita, zaman selepas Qabil tu, dosa tu balik kepada Qabil. Sebab Nabi kata, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang menunjukkan satu sunnah yang buruk, sunnah ni maknanya jalan lah yang buruk, maka dia akan dapat dosa disebabkan kejahatan yang dia tunjuk. Jadi para ulama mengatakan, sebarang pembunuhan yang berlaku, itu akan balik kepada dia lah. Sebab dia yang mencetuskan mula membunuh. Itu dia sebut dua orang tadi, anak Adam yang mula. Jalan kedua itu bagi kami kufur dan bunuh. Mana dia yang ajak. Kerana mula jalan kufur ialah iblis, yang mula menjadikan jalan orang jadi kufur ni iblis. Jadi kata orang kafir, tunjuk kepada kami mana dia iblis, mana dia Qabil ini yang mula bunuh. Mana dia? Naj'alhuma tahta aqdamina, kami hendak jadi kedua itu pada bawah tapak kaki kami dalam neraka. Maksudnya pada masa tu ketika orang kafir masuk neraka, kata, mai tunjuk kami iblis dan Qabil ni, kami nak pijak. Nak jadikan duduk bawah tapak kaki, nak pijak lagi. Nak buat apa lagi? Liyakuna minal asfalin, supaya jadi kedua itu jumlah segala orang yang duduk neraka yang paling bawah. Maksudnya mereka tak puas hati.
Walaupun mereka masuk neraka, mereka terpunca kami jadi sesat ni kerana iblis dan kerana jalan yang ditunjukkan oleh anak Adam tadi. Liyakuna minal asfalin, penduduk neraka di bawah yang terlebih sangat azab daripada kami. Kalau kami kena azab pun tak nak iblis dan anak Adam yang menjadi pembunuh pertama ni duduk di bawah daripada kami dalam neraka. Kerana keduanya adalah guru yang mengajar kami kufur dan bunuh, dan inilah hal segala kafir yang ada dalam neraka, dan adapun hal orang istiqamah atas tauhid Allah berikutnya. Jadi yakuna minal asfalin, supaya orang yang menjuru kami, yang mengajar kami, yang menunjukkan kepada kami jalan kufur, kata orang kafir tadi, dan orang yang mengajar kami pembunuhan itu, mereka duduk dalam neraka di bawah, lebih bawah daripada kami. Jadi muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, ini adalah kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, bagaimana Allah menyesatkan manusia berpunca daripada teman dan kawan-kawan yang merosakkan kita. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita atas dunia ni, kita mesti cari kawan yang baik, kawan yang menyedarkan kita. Kawan yang baik ni bukan masuk kawan ni hanya dia ikut kita, tapi kawan yang akan memperingatkan kita bila kita buat salah. Kawan yang peringat kita. Bila kita buat baik, dia turut sama buat kebaikan. Tapi bila kita buat salah, dia peringat kita. Itu kawan yang baik. Mudah-mudahan dengan kawan yang baik itulah wa hasuna ulaika rafiqa. Itu yang Allah kata. Kawan yang baik. Siapa dia? Nabi, para rasul. Kawan. Kita tak berkawan, tapi kita ikut jalan mereka. Wa hasuna ulaika rafiq. Ikut jalan para nabi, ikut jalan para rasul, ikut jalan para siddiqin, ikut jalan para salihin, syuhada ni. Allah kata wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman-teman yang baik. Apa yang Nabi tunjuk, apa yang Nabi ajak, itulah jalan bagi kita. Kalau kita ikut jalan ini, kita akan selamat di dunia dan di akhirat kita akan bahagia. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada ayat ini, dan kita sentiasa berwaspada dengan rakan-rakan yang cuba merosakkan kita dalam perjalanan hidup kita yang sementara di dunia ni. Tapi perjalanan itu kalau dirosakkan oleh teman-teman yang membawa kepada kerosakan, kita akan menyesal di hari akhirat nanti. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, kita akan sambung kisah yang berikutnya, itu orang-orang yang dikatakan orang yang istiqamah atas jalan tauhid kepada Allah, dalam pertemuan kita yang akan datang dengan sambungan ayat yang ke-30. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabal